Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, hari ini kita akan sambung subtopik 3.2 berkaitan konsep pergerakan bahan merentasi membran plasma. Kita tahu tak semua bahan boleh merentasi membran plasma dengan mudah. Okey, ini adalah ciri bahan yang bergerak merentasi membran plasma. Kita ada bahan larut lipid dan bahan tidak larut lipid. Bahan larut lipid, molekul tidak berkutub seperti asid lemak, gliserol, vitamin A, D dan sebatian steroid. Molekul kecil dalam golongan molekul kecil adalah molekul berkutub seperti air, molekul tidak berkutub seperti oksigen dan karbon dioksida. Kemudian ion, molekul besar adalah glukosa dan asid amino. Okay. Pergerakan bahan merentasi membran plasma. Okay, tengok bahan kat situ. Kalau molekul kecil tidak berkutub, dia boleh direct merentasi membran plasma. Okay. Kalau ia adalah molekul kecil dan ion, ia melalui protein liang. Okay. Kalau ia adalah molekul besar, ia akan melalui protein pembawa. Kalau ianya molekul larut lipid, dia boleh merentasi saja membran plasma tanpa bantuan. Okay, tanpa bantuan protein liang ataupun protein pembawa. Okay. Kita tengok pengangkutan pasif. Pengangkutan pasif adalah proses pengangkutan yang boleh dianalogikan seperti mengayuh basikal menuruni cerun bukit. Bila menuruni cerun bukit, bermaksud proses ini tidak melibatkan penggunaan tenaga. Ingat, pengangkutan pasif dia tidak melibatkan penggunaan tenaga. Okay. Pengangkutan pasif ini termasuk resapan ringkas. Resapan ringkas ni maksudnya dia tak memerlukan bantuan. Dia terus meresap masuk. Contohnya tadi molekul kecil kan, ion. Osmosis. Osmosis ini khusus untuk pergerakan air. Dan resapan berbantu ialah contohnya pengangkutan resapan berbantu. Resapan ringkas, osmosis adalah contoh bagi pengangkutan pasif. So, ingat tiga tu. Pengangkutan pasif kita ada resapan ringkas iaitu ion atau molekul kecil, osmosis, air, resapan berbantu. Tengoklah yang memerlukan protein liang dan protein pembawa. Itu resapan berbantu. Okay. Okay, resapan ringkas. Resapan ringkas ialah pergerakan molekul atau ion dari kawasan berkepekatan tinggi ke kawasan yang berkepekatan rendah, iaitu molekul bergerak menuruni kecerunan kepekatan sehingga keseimbangan dinamik dicapai. Okay. So, resapan ringkas ni pergerakan molekul dari kawasan berkepekatan tinggi ke kawasan berkepekatan rendah sehingga keseimbangan dinamik dicapai. Maksudnya seimbang. Molekul apa yang banyak kat sini? Maksudnya kepekatan tinggi. Dia akan meresap masuk secara resapan ringkas. Contohnya oksigen, karbon dioksida, asid lemak, gliserol. Okay. Hal ini berlaku sama ada melalui membran plasma atau tidak. Molekul larut lipid, oksigen, karbon dioksida meresap melalui dui lapisan fosfolipid
secara resapan ringkas. Okay? Sebab dia boleh resap macam tu je, boleh masuk macam tu je. Okay? Untuk oksigen, karbon dioksida, asid lemak dan juga gliserol. Okay, seterusnya osmosis. Macam cikgu cakap tadi, osmosis adalah khusus untuk melibatkan molekul air. Bila melibatkan molekul air, kita akan guna perkataan osmosis. Okay. Osmosis adalah pergerakan bersih molekul air secara rawak dari kawasan, ingat ni, keupayaan air tinggi ke kawasan keupayaan air rendah merentasi membran telak memilih. Okay, dekat mana air tinggi, dekat yang warna pink ni air kan, dekat mana air tinggi dia akan gerak masuk. Okay, sehinggalah berlakunya keseimbangan. Okay, sehingga berlaku keseimbangan. 4, 7, 10. Kalau kamu tengok yang warna pink ni kan, ada 10 kat sini, ada 10 kat sini. So, molekul air sudah seimbang. So, keupayaan air sama. Membran telak memilih adalah telak terhadap air tetapi tidak telak terhadap sesetengah bahan larut seperti molekul sukrosa. Dan kan dia memilih kan, membran plasma ni dia tak semua boleh meresap macam tu je. Ada yang perlukan tenaga, ada yang perlukan protein pembawa dan protein liang. Okay. Keadaan yang sama juga berlaku di dalam sel melalui dua lapisan fosfolipid. So, ingat osmosis adalah untuk pergerakan air. Okay. Dari kawasan keupayaan air tinggi ke kawasan keupayaan air rendah. Okay. So, inilah proses osmosis. Sehingga keseimbangan dinamik tercapai. Keupayaan air tinggi ke keupayaan air rendah sehinggalah sama. So, bila sama, kita kata keseimbangan dinamik. Okey, seterusnya, resapan berbantu. Resapan berbantu ini, bahan yang tidak larut dalam lipid seperti ion serta molekul bersaiz besar seperti asid amino dan glukosa tidak dapat bergerak merentasi dua lapisan fosfolipid. Okay, tapi bahan-bahan ini dia bergerak merentasi membran dengan bantuan protein pembawa ataupun protein liang. Sebab tu namanya resapan berbantu. Kalau tadi resapan ringkas, dia tak perlukan protein pembawa dan protein liang. Bila bahan tersebut perlukan protein pembawa dan protein liang, ia adalah resapan berbantu. Nak bantu masuk ke dalam sel. Okay. Proses pergerakan ini disebut resapan berbantu. Ia tidak memerlukan tenaga kerana protein pengangkut mengangkut bahan tersebut menuruni kecerunan kepekatan. Bermaksud dari kepekatan tinggi ke kawasan kepekatan rendah. Okay. Proses ini berterusan sehinggalah keseimbangan dinamik tercapai. Okey, ini adalah protein liang, ini protein pembawa. Protein liang, dia mempunyai liang ataupun terusan untuk membolehkan molekul kecil terlarut secara ion meresap serta ion meresap merentasi membran plasma. So, liang mengandungi ciri dalaman spesifik yang hanya membenarkan ion tertentu melaluinya. Maksudnya, satu jenis ion, satu protein liang. Ion A, protein liang ni. Protein liang A. Ion B, dia tak guna protein liang ni, protein liang lain pula. So, protein liang B. Itulah yang dikatakan spesifik. Okey, protein pembawa mempunyai tapak spesifik yang hanya boleh bergabung dengan molekul tertentu sahaja. Contohnya, molekul glukosa.
hanya boleh bergabung dengan tapak spesifik pada protein pembawa glukosa sahaja. So, ini spesifik. Maksudnya, glukosa ini protein pembawa dia. Molekul lain, protein pembawa yang lain pula. Jadi, dia tak berkongsi. Okey. Kepekatan glukosa di luar sel tinggi daripada sitoplasma. Okay. Kepekatan glukosa di luar tinggi daripada sitoplasma. Jadi, apa yang berlaku? Glukosa ini bergabung dengan tapak spesifik pada protein pembawa. Ini adalah tapak spesifik. Dia bergabung, kemudian protein pembawa berubah bentuk. Okay, tadi dia terbuka di atas supaya glukosa boleh masuk. Okay, sekarang ni dia tutup di bahagian atas, dia buka di bahagian bawah. So, ini bermaksud protein pembawa dah berubah bentuknya untuk membolehkan molekul glukosa melalui protein pembawa dan masuk ke dalam sel. Inilah yang dikatakan berubah bentuk. Awalnya dia buka ke atas, kemudian dia buka di bahagian bawah. So, kemudian protein pembawa ini kembali ke bentuk asal dan bersedia untuk mengangkut molekul glukosa yang lain pula. Okay? So, satu-satu masuk. Sehinggalah tercapainya keseimbangan. Okay? Seterusnya, pengangkutan aktif. Pengangkutan aktif, kalau tadi pengangkutan pasif tak memerlukan tenaga, pengangkutan aktif dia perlukan tenaga, iaitu ATP. ATP ini tidak dapat semasa proses respirasi sel. Okey, untuk pengangkutan aktif memerlukan protein pembawa spesifik yang mempunyai tapak spesifik untuk bergabung dengan molekul atau ion. Samalah tadi, dia bersifat spesifik. Satu bahan, satu protein pembawa. Protein pembawa mempunyai tapak untuk bergabung dengan molekul ATP. Protein pembawa berubah bentuk apabila kumpulan fosfat bergabung kepadanya. Okey, nanti kita akan tengok prosesnya macam mana. Okey, pengangkutan aktif mengakibatkan pengumpulan atau penyingkiran molekul atau ion dalam sel. Protein pembawa yang terlibat dalam pengangkutan aktif biasanya dikenali sebagai PAM. Okey. Misalnya dalam sel haiwan, protein pembawa yang mengangkut ion natrium keluar sel dan ion kalium ke dalam sel disebut PAM natrium kalium. Mekanisme PAM natrium kalium. Okey, inilah pengangkutan aktif. Yang banyak-banyak tadi tu penerangan dia sahaja. Okey, kalau tengok ini proses yang berlaku. Okey, tengok gambar yang pertama. Di luar sel, kepekatan natrium tinggi. Di dalam sel, kepekatan natrium rendah. Okey, untuk pengangkutan aktif, dia memerlukan tenaga. Bila dia memerlukan tenaga, dia menaiki bukit. So, bila menaiki bukit, bermaksud daripada kepekatan rendah ke kepekatan tinggi. Okey, sekarang ini kepekatan natrium dalam sel rendah, kan? So, dia akan keluar. Dia akan keluar. So, macam mana dia nak keluar tu? Pertama, 3 ion natrium akan bergabung dengan protein pembawa. Ini protein pembawa. Kemudian, bila dah bergabung, molekul ATP tu pembekal tenaga tadi dah. Okay? Terurai kepada ADP dan fosfat. Kumpulan fosfat ni dia akan terikat pada protein pembawa. ADP tinggal kat situ. Fosfat dia akan terikat pada protein pembawa. Kemudian ikatan fosfat ini yang membekalkan tenaga menyebabkan
protein pembawa boleh mengubah bentuknya. Okay, bila dia mengubah bentuk, lalu ion natrium diangkut melalui protein pembawa untuk keluar sel. Okay. Untuk keluar sel, natrium. Okay, maksudnya daripada yang rendah dalam sel, yang tinggi keluar sel. So, dia akan keluarlah. Okay. Yang keempat ini pula, ini adalah kalium. Okay. Kalium, kepekatan kalium di luar sel rendah. Jadi, dia akan masuk ke dalam sel. Prosesnya sama sahaja tetapi kecerunan yang lain. Maksudnya, di mana yang rendah masuk ke tinggi. Mana yang rendah masuk ke tinggi. Macam yang ni natrium rendah kan? Okay, masuk ke tinggi. Yang kalium rendah di luar sel masuk ke dalam yang tinggi. So, dua ion kalium dari luar sel bergabung dengan protein pembawa. Kumpulan fosfat akan meninggalkan protein pembawa. Kehilangan kumpulan fosfat mengembalikan bentuk asal protein pembawa. Ion kalium diangkut melalui protein pembawa ke dalam sel. Maksudnya dia tukar. Dia hantar natrium masuk dalam sel. Dia bawa kalium keluar sel. Okay. Dia tukar. Okay. Natrium masuk dalam sel, kalium keluar daripada sel. Sebab dalam sel kalium tinggi, di luar sel natrium tinggi. Okay. So, ingat pengangkutan aktif perlukan tenaga. So, tenaga daripada ATP. Okay, terdapat sejenis lagi pump iaitu pump proton. Contohnya, pump proton yang terdapat pada sel epitelium yang melapisi rongga perut. Pump proton menyebabkan kandungan perut berasid. Okay, ini pump proton. Tenaga daripada ATP membolehkan ion hidrogen diangkut melalui protein pembawa ke luar sel. So, ini cytoplasma pH tinggi, kepekatan ion hidrogen rendah. So, dia akan masuk ke dalam sel. Dia akan keluar sel. Ini dalam sel, ini luar sel. So, di luar sel pH rendah, kepekatan ion hidrogen tinggi. So, rendah ke tinggi. So, ini berlaku di sel epitelium pada perut. Menyebabkan perut itu berasid. Sebab perut, nanti kita akan belajarlah dalam tajuk sistem pencernaan. Kita nak keadaan perut itu berasid. So, ada fungsi dia kenapa perut perlu berasid. So, dengan adanya pump proton ini, ia membantu rongga perut berada dalam keadaan berasid. Hal ini menyebabkan pengumpulan asid. Alright, dan akhir sekali adalah perbandingan antara pengangkutan pasif dan pengangkutan aktif. Pengangkutan pasif dan pengangkutan aktif kedua-duanya berlaku melalui membran telap memilih, mengangkut bahan merentasi membran. Perbezaannya, pengangkutan pasif tak memerlukan tenaga, aktif perlu tenaga. Pasif berlaku mengikut kecerunan kepekatan, aktif menentang kecerunan kepekatan. Maksudnya daripada kepekatan rendah ke tinggi. Kalau mengikut kecerunan daripada tinggi ke rendah. Okay, pengangkutan pasif berlaku sehingga keseimbangan dinamik tercapai kan. Contohnya osmosis tadi. Okay, kalau pengangkutan aktif berlaku pengumpulan dan penyingkiran molekul. Okay. Ya, maksudnya penyingkiran molekul atau pengumpulan tu yang proton tadi. Berkumpul kat situ. Kalau keseimbangan dinamik sama. Okay, molekul air contohnya sama. So, bila sama dia akan stop. Okay, kalau ada apa-apa persoalan berkaitan subtopik 3.2 ini, boleh PM cikgu bila-bila masa. So, kamu cuba dengar dahulu, kemudian kamu buat contengan ringkas. Kemudian kalau ada soalan, kamu boleh tanya. Terima kasih.